Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang saleh, amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sabda Nabi, siapa yang menolong, memberi nafas baru kepada seseorang mukmin yang mengalami kesukaran yang menyesakkannya dari kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala menolong, melegakan kesusahan yang menyiksakannya dari kesusahan-kesusahan di hari akhirat nanti. Dan sesiapa yang menolong, memudahkan susah payah seseorang, nescaya Allah taala menolong untuk memudahkan susah payahnya di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang menutup keaiban seseorang Islam, nescaya Allah Subhanahu wa taala menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tak memberikan pertolongan yang diperlukan oleh seseorang selagi mana orang itu memberikan pertolongannya kepada saudaranya yang lain. Dan sesiapa yang berusaha menjalankan sebarang cara yang menyampaikannya, mencapaikan ilmu pengetahuan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya dengan usahanya untuk mendapat jalan yang membawanya ke syurga, dan tidak berhimpun dalam suatu kaum dalam satu tempat dari tempat-tempat yang dikhaskan untuk mencapai keridhaan Allah dengan keadaan mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan tadarus Al-Quran sesama sendiri, melainkan turunlah ketenteraman kepada mereka, dan mereka pula diliputi oleh rahmat. Juga mereka dikelilingi oleh malaikat, serta mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah. Dan siapa yang dilambatkan oleh amal usahanya dari mencapai kebaikan, tidak akan dapatlah disegerakannya oleh nasab keturunan. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan juga Imam At-Tirmizi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni, Masjid pada Baru Sungai Buloh, untuk kita kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan dengan kuliah maghrib kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada baca hadis berkait dengan seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani. Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabat Nabi yang dia ni asalnya orang Madinah tapi bekerja dekat padang pasir seperti mana orang-orang Badui. Jadi bila dia kerja seperti orang Badui, Nabi SAW anggap dia ni macam orang Badui. Salah anggap lah, berkata ni orang Badui, padahal orang Badui orang bandar.
tapi dah tak ada kerja, yang hanya kerja jaga kambing dekat padang pasir. Jadi orang pun kata dia macam bedui. Jadi bila Nabi SAW sampai ke Madinah dalam Hijratul Rasul SAW, dia pun pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi SAW untuk masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia berbai'ah dengan Nabi SAW. Lepas dia berbai'ah, masa dia berbai'ah, Nabi SAW ni tanya dia, nak bai'ah ni nak bai'ah apa? Sama ada kamu nak bai'ah sebagai Badui ataupun bai'ah sebagai orang Islam, orang Madinah, orang Ansar. Jadi dia kata, aku orang Ansar lah, aku orang Madinah, aku bukan orang Badui. Nabi Muhammad salah tanggap ni sebab Nabi Muhammad duk tengok dia ni duk jaga kambing dekat luar daripada kawasan Madinah, nampak macam orang Badui. Jadi berlakulah salah tanggap. Tapi walau bagaimanapun dia berbai'ah lah sebagai orang Ansar, dan kemudiannya dia duduk balik ke tempat padang pasir untuk berbala kambing. Cuma masa duk berbala kambing tu, dia duk rasa rugi berjauhan dengan Nabi SAW. Sebab tak boleh nak belajar daripada Nabi SAW. Lalu dia buat shift sama-sama dia, sama-sama kawannya seramai 12 orang. Ada 12 orang bersama dengan dia. Dia pun buat shift. Kamu pergi belajar, balik cerita, lepas tu aku pergi pula esok ni. Duk tukar macam tu. Akhir sekali dia rasa rugi. Uqbah bin Amir rasa ruginya mengaji macam ni. Baiklah, aku sendiri pergi mengaji terang-terang dengan Nabi SAW tanpa orang tengah. Dia pun berhenti daripada bekerja kepala kambing, duduk dengan Nabi SAW. Sampai satu ketika dia naik unta, Nabi Muhammad naik unta dan dia kat bawah unta Nabi SAW. Duduk jalan-jalan. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW ni tanya dia, kamu tak penat ke? Nabi Muhammad dah tanya sekali. Nabi Muhammad tanya tu, dia tak sempat nak jawab ya ke tidak ke. Nabi terus turun daripada unta dan suruh dia naik pula. Dia tak boleh kata apa, dia pun naik unta. Masa dia naik tu, dia rasa macam salah dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad berjalan, aku pula duduk kat atas. Patutnya biarlah Nabi Muhammad SAW duduk atas unta, aku berjalan. Dia fikir rasa bersalah-salah aku. Dia pun kata Nabi Rasulullah, sekat ni lah kamu pula naik, aku tak turun. Dia pun turun, Nabi Muhammad naik. Masa Nabi Muhammad SAW nak naik tu, Nabi Muhammad kata, kamu nak tak aku nak ajar pada kamu dua surah yang boleh selamatkan kamu daripada sihir, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Berlaku pada zaman itulah. Jadi bila lalu dia amallah amalan tersebut. Dan Uqbah bin Amir ni, dia ni sempat jadi gubernur Islam di Syria, di Damsyik pada masa itu, pada era pemerintahan Umar Khattab, dan pada zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu dia jadi gubernur di Mesir dan dia mati di Mesir. Ini orang nama Uqbah bin Amir Al-Juhani. Dan dia ada beberapa pesanan-pesanan yang dia pesan pada kita sebelum daripada kematian dia. Antaranya dia pesan pada kita ni kalau nak ambil hadis, pastikan ambil daripada orang kepercayaan. Jangan kita ambil daripada orang-orang tak percaya. Sebab kadang-kadang orang tak percaya ni dia reka-reka hadis. Nabi Muhammad SAW tak kata pun, tapi dia disandarkan perkataan dia itu sebagai perkataan Nabi. Ataupun dia ni dia confuse betul itu perkataan Nabi, lalu ambil perkataan tokoh disandarkan kepada Nabi. Dia juga itu pun dikategorikan sebagai hadis palsu. Macam contohnya kadang-kadang kita dengar khutbah Jumaat, ada sebahagian khatib dia baca an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu berdasarkan agama rajanya. Jadi ini bukan perkataan Nabi, ini adalah perkataan Umar Abdul Aziz. Nabi Muhammad tak pernah sebut an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu berdasarkan agama rajanya. Tak ada, Nabi Muhammad tak pernah sebut. Ataupun biasa kita dengar ada satu perkataan yang masyhur, man adza dimiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti hati kafir zimmi, macamlah dia menyakiti hati aku juga. Yang ini bukan perkataan Nabi. Ini adalah perkataan Umar Abdul Aziz. Nabi Muhammad tak pernah sebut man adza dimiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti hati kafir zimmi, serupalah dia menyakiti hati aku juga. Ini bukan perkataan Nabi. Ini adalah perkataan Umar Abdul Aziz. Jadi perkataan tokoh-tokoh ni kadang-kadang kita pergi sandar kepada Nabi. Bila kita pergi sandar pada Nabi, hadis tu sudah dikategorikan sebagai hadis palsu. Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah sebut pun perkataan tersebut. Banyaklah beberapa benda yang diamalkan di kalangan orang kita ni yang kita sandarkan kepada Nabi SAW. Gitu. Dan itu pesanan yang pertama. Yang kedua ni pesanan Uqbah bin Amir. Dia kata kita ni kalau hidup macam mana susah pun, jangan berhutang, kecuali terpaksa sangat. Terpaksa sangat berhutang. Tapi kalau boleh mengelak daripada berhutang.
Ini pesanan daripada Uqbah bin Amir. Yang ketiganya, Uqbah bin Amir dipesan jangan kita syok sangat bersyair sampai terlupa nak baca Quran. Syok sangat duk tengok Akademi Fantasia, jangan terlupa baca Quran. Syok sangat duk tengok Raja Lawak, jangan terlupa baca Quran. Dia buat macam itulah, itu pesanan sekarang kan. Tapi kalau dulu dia kata dengan syok sangat dia baca syair ni sampai teralik lupa dia baca Quran, jangan. Ni pesanan Uqbah bin Amir. Kalau tengok Maharaja Lawak tak ada pahala. Kalau baca Quran boleh pahala. Ingat situ insya-Allah. Tapi nak tengok tak salah lah. Jangan kata ustaz kata jangan tengok Maharaja Lawak haram kot. Tak bukan macam tu. Tak, jangan kata begitu pula. Tak haram pun nak tengok Maharaja Lawak ke, nak tengok Akademi Fantasia ke, apa pun tengoklah. Selagi mana tak canggah dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ni jangan nak tengok galik-galik sampai terlupa yang dapat pahala itu baca Al-Quran. Dan rupa-rupa benda ni pernah dipesan oleh Uqbah bin Amir kepada kita. Dan Uqbah bin Amir dalam hadis yang lepas kita baca itu, dia ada pesan bahawasanya dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi sallam ni pesan pada kita, kalau kita ni kita jangan semayang dan juga kita jangan tanam jenazah pada 3 waktu. Yang pertamanya selepas daripada subuh, yang keduanya matahari tegak atas kepala, yang ketiganya ketika lepas daripada asar. 3 keadaan. Kita ada sebut hari itu, yang pertama hukum semayang pada 3 waktu. Semayang ba'diyah subuh, ba'diyah asar tak ada. Sebab dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut la salata ba'da salatil fajri hatta tatli'a asy-syams. Tidak ada semayang selepas daripada semayang subuh hinggalah terbit matahari. Wala salata ba'da salatil asri illa hatta taghribu syams. Tidak ada semayang selepas daripada semayang asar kecuali tenggelamnya matahari. Di sini menjadi dalil tidak ada semayang ba'diyah dan tidak ada semayang ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Ada satu lagi, tak boleh juga kita semayang sunat mutlak pada 3 waktu lepas daripada asar, lepas daripada subuh dan ketika matahari terpecah atas kepala sebelum masuk zuhur. Dia zuhur ni matahari tergelincir, ya. Dia nak tahu zuhur tak zuhur ni, macam kita tengah panas tu kita letak handphone kita, contoh kan, dia macam handphone kita nak letak. Kita tengok matahari atas. Dia bila betul-betul atas, dia tak ada bayang-bayang kat bawah ni. Tapi dia akan gelincir sikit ada bayang-bayang sengit kat tepi. Masuk asar, masuk zuhur lah tu. Cara nak tahu masuk waktu zuhur. Jadi yang betul-betul tekak tu, yang itu waktu yang tidak dibenarkan kita semayang. Haram kita semayang time tu. Jadi bila gelincir, masuk zuhur. Dia tengah dengan gelincir, tergelincir sikit automatik dah masuk waktu zuhur. Tapi kalau kita pergi dekat masjid India, masjid Pakistan, semayang sana lewat. Semayang asar. Semayang asar dia orang lewat. Sebab mereka ni mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi ni semayang asar dia orang punya jadual tak macam kita tau. Dia lewat sikit. Sebab dalam mazhab kita asar ni masuk dengan satu bayang. Dalam mazhab Hanafi 2 kali bayang. Maksudnya kalau matahari tu dia jatuh sikit, dia bayang-bayang ni panjang. Lagi turun lagi panjang. Dia panjang kita tengok ujung bayang tu kat mana, kita tanda. Bila kita tanda kita berjatuh, handphone kita sama panjang ke tidak. Kalau sama panjang tu, cukup-cukup sama panjang, masuk asar mazhab itu. Atau bagi satu bayang. Adapun dalam mazhab Hanafi 2 kali bayang, maksudnya lagi rendah lagi. Lagi rendah, bayang-bayang lagi panjang. Kalau sekali tak masuk lagi. Dia sampai 2 kali bayang baru masuk asar. Sebab tu kita pergi kat masjid Pakistan, masjid India, setakat ni masjid Bangla tak ada lagi lah. Yang ada masjid Pakistan dengan masjid India. Tak tahulah lepas ni dalam 20 tahun ada masjid Bangla pula kan. Sebab kan Tun Mahathir dah kata dah, memang ada warga negara asing masuk jadi rakyat Malaysia. Jadi tak pelik lah lepas ni mungkin ada masjid Bangla pula. Surah Bangla dah ada dah. Ada surah Bangla dah ada dah kat Kota Damansara. Namanya surah Ar-Rafiq. Itu surah Bangla sebab tu nama pun Ar-Rafiq. Rafiq kan bunyi Bangla. Ada cerita asal surau tu dihidupkan oleh Bangla. Kemudian orang Melayu kita menghidupkan balik surau tu. Tak apalah, cerita Bangla tu, cerita kita balik. Jadi Bangla, Pakistan, India, Baghdad, ini orang rata-rata bermazhab Hanafi. Cara masuk waktu semayang tu lewat sikit. Tak apa. Yang kita nak cerita, semayang sunat mutlak ni pada 3 waktu ni haram, tak boleh. Tapi kalau kita semayang yang ada nama yang tu tak apa. Semayang yang ada nama. Macam contoh kita nak semayang qadha, itu tak apa. Contoh kita buat jadual, kita nak semayang qadha, semayang kita yang 20 tahun dulu tak semayang. Contoh kan. Bila kita buat jadual lepas subuh, semayang subuh aku nak semayang, lepas tu pula 2 rakaat qadha subuh.
Walaupun lepas daripada sembahyang subuh, yang itulah apa? Serupa juga sembahyang asar, serupa juga kita bagi awal untuk sembahyang zuhur, sementara kita nak tunggu masuk zuhur, kita sembahyang qada sembahyang zuhur. Pada ketika matahari tegak tak pada kan. Yang tu tak apa. Ataupun kita nak sembahyang tahiyyat di masjid. Masjid pun boleh, tak ada masalah apa pun. Yang tak boleh ni sembahyang sunat mutlak. Itu satu, iaitu sembahyang. Satu lagi tanam jenazah. Tanam jenazah ni pada 3 waktu ni hukumnya adalah makruh. Asal hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau sengaja nak tanam juga pada 3 waktu, padahal ada waktu lain kita boleh buat, hukumnya adalah haram. Ada waktu lain ni boleh segerakan, boleh pelewatkan, tapi dalam time ni juga. Contoh, pergi tentukan time lepas subuh, lepas asar, dan juga 3 matahari tegak atas kepala. Sengaja-sengaja, padahal ada waktu lain. Mensengajakan juga pada waktu itu untuk tanam jenazah, hukum adalah haram. Tapi kalau dah tak ada waktu dah, kita usaha yang paling cepat, kecuali pada waktu itu sahaja, maka itu tak jadi masalah, maka itu dibenarkan. Pesananlah sebab ada hadis Nabi SAW, insyaAllah. Yang ni kita dah kupas dalam kuliah kita yang lepas. Hari ni insyaAllah ana bawa satu hadis Nabi SAW, hadis yang lain pula. Hadis yang ana bawa ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi SAW qala, kata Nabi SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi nafas baru kepada orang mukmin sebarang kesusahan, yang berada dalam kesusahan daripada kesusahan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan bagi nafas baru kepadanya di hari kesusahan di akhirat nanti. Hadis Nabi SAW ni, Nabi SAW nak nyatakan kepada kita bahawasanya hidup kita sebagai orang Islam ni, kita jangan ambil sikap nak menyusahkan orang. Sebab sifat Islam itu adalah senang. Islam itu sifatnya adalah senang. Islam ni tidak menyusahkan. Itu kita kena faham. Nombor satu. Problem kita kadang-kadang kita pamerkan Islam ni susah. Sebab Islam kita ni Islam Melayu. Islam kita ni bukan Islam Nabi Muhammad SAW. Problem juga tahan Islam Melayu ni kan. Islam ni Islam lah. Al-Islam wal Islam. Islam tu Islam lah. Dia tak ada Islam Melayu, Islam Arab, Islam apa lagi, Islam India, Islam Cina. Tak ada, semua tak ada. Islam Hadari dululah. Ni dengar cerita nak keluar pula satu lagi, Islam Wasati. Ada pula Islam Wasati. Islam pertengahan. Maknanya ada Islam kiri, ada Islam kanan, ada Islam atas, Islam bawah. Lepas tu ada pula satu lagi Islam tengah-tengah. Atas tidak, bawah tidak, kanan tidak, kiri tak ada. Ada dia nak keluar pula baru ni. Bila dekat-dekat pelan raya nanti, carilah cakap. Tunggulah lepas ni kan. Anda dapat maklumat ni daripada Jakin. Kawan-kawan kerja kat dalam Jakin bagi tahu kan. Keluar pula macam-macam jenama Islam. Tak ada. Al-Islam huwal Islam. Islam adalah Islam. Dia tak ada Islam kanan. Dia tak ada Islam kiri. Dia tak ada Islam atas. Dia tak ada Islam ganas. Islam tak ganas. Tak ada. Islam adalah Islam. Dan Islam yang sebetul-betulnya Islam Nabi Muhammad SAW. Itu Islam yang paling betul. Dan Islam Nabi SAW ni tak susah. Yang susah ni Islam orang Melayu. Ni kadang-kadang kita cerita Islam orang Melayu ni, kita tengok dikodahi. Susah ni Islam. Betul Syekh, kadang-kadang kita nak tengok Islam cara kita ni rumit. Bahkan kadang-kadang Islam kita ni tertakluk sangat dengan mazhab Syafi'i sahaja. Itu problem juga. Anak cerita kadang problem juga bila kita ikatkan Islam tu mesti mazhab Syafi'i sahaja. Walhal dalam Islam mazhab bukan Syafi'i je. Mazhab tu ada Hanafi, Hanbali, Maliki. Bahkan kalau orang belajar betul-betul mazhab sampai 17-18 mazhab belajar. Dekat Mesir tu sampai 17-18 mazhab mengaji. Sampai kita pun tak ingat nama Pak Imam mazhab. Tak ingat. Ada mazhab Al-Layth. Ada mazhab Zahiri, Daud Zahiri. Ada mazhab Ibnu Hazmin. Ada mazhab Ja'far Sadiq. Kita sebut ada kalau sebut banyak terkejut. Ada banyak. Dan kalau kita tengok perhati-perhati semua mazhab ni, baru kita dapat rasa bahawasanya Islam ni senang rupanya. Senang. Orang tanya nak makan KFC dengan makan McDonald, boleh ke tidak? Macam mana agak-agak nak makan KFC kan? Boleh ke tidak makan KFC? Orang tanya anak. Anak kata kalau makan sedap, tak makan rugi, boleh makan. Allah Ustaz, sembelih ke tidak? Itu debate isu. Macam mana kita nak bahas tentang ayam KFC itu disembelih ataupun tidak? Sebab tu kita kena kemukakan dua mazhab. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab
Hanafi. Bila kita tengok ada dua mazhab, kita dapat rasa senang rupanya nak beramal Islam tu kan. Dalam mazhab Hanafi, ikut ayam KFC tu boleh makan, ayam McDonald tu boleh makan. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, sembelih tu mesti nama Allah, dan tukang sembelih tu mesti Muslim. Mesti Muslim. Kalau orang kafir sembelih dan dia tu tidak Muslim, sembelih dia tak sah. Kita punya mazhab nak cerita mazhab Syafi'i rahimahullah. Sebab ada hadis, Zabihatul Muslim halalun, sembelihan orang Islam itu halal. Itu hadis yang dirujuk oleh ulama di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau kita buka dalam mazhab Hanafi, senang. Mazhab Hanafi senang. Yang pertama, sembelih itu ambil syarat dia. Sembelih utuh al-qom, utuh je punya urat merih tu kan. Lepas tu dibacakan dengan nama Allah. Selesai dah. Selesai dah. Walaupun yang tukar sembelih itu kafir sekalipun. Hindu sembelih je. Yang sembelih itu sambil belu. Untuk sembelih dia baca bismillah Allahu akbar sambil belu baca. Contoh nak cerita ni contoh. Dia baca sembelih. Dia sembelih itu ikut piawaian syariah. Sembelih itu sah mengikut mazhab Hanafi. Nampak? Senang. Yang penting dibacakan dengan nama Allah Taala sebab dia merujuk pada Al-Quran. Yang Quran mengatakan barang yang diharamkan makan ni yang pertama ni bagai darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak dibacakan dengan nama Allah. Jadi dikata dibacakan nama Allah, bermakna kalau dibacakan dengan nama Allah, walaupun yang sembelih itu kafir, sembelihan itu adalah sah. Nampak mazhab Hanafi. Dirujuk pula pada Al-Quran cerita pasal Ahlul Kitab. Sembelihan Ahlul Kitab ni boleh dimakan. Jadi Ahlul Kitab tu kafir, Quran mengakui bahawasanya Ahlul Kitab ni kafir. Sembelihan orang tu boleh dimakan. Nampak? Mazhab Hanafi. Dan sembelih itu ikut piawaian syariah dan tak semestinya mati kerana sembelih. Tak semestinya mati kerana sembelih. Sembelih lepas tu dia gelepar, kita balik terlanggar kereta, mati tak pasal ayam tu. Halal, boleh rembat. Masalah senang dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita ni mesti sembelih, mati kerana sembelih. Sebab itu kalau kita sembelih, kita baling dalam air panas. Dia mati bukan kerana sembelih, dia mati kerana kepanasan. Dia mati kerana air panas tadi atau mati lemas. Bangkai dalam mazhab kita. Bab sembelih mazhab kita rugi sikit. Mazhab Hanafi senang. Lepas tu masa kita nak masuk KFC, okey ayam KFC kan. Ayam KFC ni pertama, dia sembelih tu bukan kita sembelih, orang pergi sembelih tau, machine sembelih. Satu dah. Macam nak awat tukang petik suih tu. Dia petik suih pisau jalan. Tukang petik suih tu bacalah Bismillahirrahmanirrahim kan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim tau sembelih. Bukan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, pemurah penyayang, ayam tu bercakap, dia sound kita balik. Pemurah penyayang apa? Kepala aku kau potong. Kan jadi hal. Kan? Tapi baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan Maha Gagah. Baru cool. Baru power kan. Jadi tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kafir tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tekan Swiss. Mesin tu berjalan. Lepas tu ayam tu jalan sembelih. Sembelih tu gelepar masuk dalam air panas, mati ayam tu. Mazhab Hanafi boleh tau. Mazhab Syafi'i tak boleh. Okey, jadi kalau nak masuk KFC, nak masuk McDonald, taklidlah mazhab. Depan KFC tu saja saya taklid mazhab sebab nak makan ayam KFC ni. Okey kan? Canggih tak? Senang senang insya-Allah, tak ada masalah apa pun. Nak ceritanya bila kita tengok mazhab ni, kita akan dapat rasa Islam ni agama senang sebenarnya. Islam ni agama yang cukup senang. Orang duduk kat negara barat, mungkin anak cerita ni kita rasa terkejut, pelik ni tak pernah dengar pun kan. Sebab kita duduk biasa dengan pengamalan mazhab Syafi'i sahaja. Cuba kita buka-buka sikit cara mazhab-mazhab lain. Kita pergi kat negara barat contoh. Oh, ini dilema. Macam mana Syekh nak duduk kat negara barat yang kafir ramai itu kita nak makan? Yang duduk sembelih itu semua orang Kristian. Problem. Jadi kalau kita tengok pada fiqh yang pelbagai ni, ada pendapat-pendapat ulama mazhab ni, kita dapat rasa senang. Alhamdulillah kita duduk kat negara barat pun boleh makan. Alhamdulillah. Kan senang kemudahan Allah Taala bagi kepada kita insya-Allah gitu. Tak apa, sifat Islam itu adalah senang sebab Islam itu adalah agama fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadapkan kepada wajah kamu ni kepada agama hanif, agama yang bersih. Agama Allah, agama bersih ni fitrah Allah yang Allah Taala fitrahkan kepada manusia. Sifat Islam ni dia tak bercanggah tau dengan fitrah manusia. Sebab itu Islam ni dia tidak pernah haramkan muzik. Yang mengharamkan muzik ni ulama Islam sendiri tak.
Bila bermuzik itu melahirkan kelalaian, itu haram tu. Kalau tak lalai, rimbatlah, nyanyilah kau. Nak menyanyi ke, nak apa lagi, nak main gitar ke, nak main muzik, main je lah. Selagi mana tidak melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Islam itu sendiri diajar kepada la ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban di dalam Islam. Tak ada. Agama lain makin jadi tok guru makin tak boleh kahwin. Dalam agama Islam makin tok guru makin digalakkan lagi kahwin. Kan canggih. Jadi kalau nak kahwin ramai, raja-rajalah dengan kuliah. Boleh kahwin ramai. Ini malah dengan kuliah. Lepas tu nak kahwin ramai. Ini siapa orang? Nak cerita ni Islam ni ajar macam tu. Sebab bila kamu berilmu, maka kamu tahu macam mana nak mengurus keluarga. Dan kamu tahu tentang masalah orang perempuan. Kamu tahu, bila kamu tahu, semua ni tahu, kamu boleh urus. Bermula dengan ilmu Islam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Islam ni dia tak susah kita nak faham tau. Macam kita bawa kereta. Ada orang tanya dia kata, "Ustaz, kalau sekarang ni timbul tudung macam-macam. Ada tudung ni orang perempuan pakai, dia pakai labuk satu. Kan? Ada pula tudung sekarang dia pakai, lepas tu dia ambil kat ujung kanan, dia pusing tak kat kiri. Ada juga tudung macam tu. Orang panggil tudung sepanah jaya. Dua orang panggil lah. Dia ada tudung macam tu. Tak tahulah satu zaman nanti dia akan keluar satu tudung. Tudung tu pula dia punya belit bukan kat bawah dah tau, kat atas. Dia macam sebuah, dia tengok kat jauh. Contoh kan. Mana tahu benda tu tak mustahil tau. Benda tu boleh berlaku. Macam mana agak-agak segi hukum? Poin dia tutup aurat, saya masalah. Pusing macam mana pun. Kau pusing kat atas, kau pusing kat bawah ke, rembat je. Yang penting tutup aurat. Macam kita naik kereta, ada jalan tu 120. Kita nak buat 100 ke, kita buat 70 ke, nak buat 80 ke, nak buat berapa bawa je lah. Yang penting jangan terlebih 120. Tu je poin dia kan. Yang penting tutup aurat. Pusinglah macam mana tudung. Tudung tu pakai labuh sampai tutup tangan. Pergi kat Pakistan, tudung ni sampai ke lutut tau. Tu kat Pakistan. Orang Pakistan Al-Mutadayyinah, orang perempuan beragama kat Pakistan, dia orang pakai tudung ni, dia belit tu, dia balut badan dia sampai kat lutut tu. Jalan tu kaki keluar nampak. Kalau Jepun tengok, Jepun pun muhasabah diri tau. Cerita style dia pakai tu Pakistan. Dia pakai furdah tu, dia bukan furdah. Ni kita orang Malaysia pakai furdah. Dahi ni nampak lagi tau. Dahi ni nampak pakai furdah. Orang Pakistan betul-betul mata dia keluar. Kita tak tahu dia tu kulit hitam ke kulit putih. Memang tak tahu. Kalau pergi Afghan lagi canggih. Dengan mata-mata dia tutup. Kita pun confuse. Jalan macam mana tu tahu. Tu Afghanistan dia panggil burqah kan. Itu budaya tau. Tak kira lah kau nak pakai macam mana, kau pakailah. Yang penting tutup aurat. Nak cerita Islam tu senang. Tutup aurat. Sekarang ni nak pakai tudung. Tudung tu kau nak tarik buat kat tepi. Rembat je. Tak ada masalah pun. Hukumnya dibenarkan dalam Islam. Sebab apa? Sebab kita nak gambarkan Islam ni agama yang senang. Sebab Islam ni agama fitrah. Dan Islam ajar kepada kita, Islam tu kemudahan dia lagi banyak daripada kesusahan. Di problem kita selalu cerita Islam dekat orang ni, susah tu lagi banyak daripada senang. Ini problem kita kan. Susah dia cerita dekat orang. Jangan, cerita mudah dah lah. Islam ni agama yang sempoi, senang. Itu Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran bagi tahu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala nak kita senang, Allah Taala tak nak kamu ni susah. Apa lagi? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, "Bu'istu bil hanifiyyati samha." Aku ni dibangkitkan jadi nabi, kata Nabi sallam, al-hanifiyah, agama yang suci, agama yang lurus, agama mengesahkan Allah SWT, as-samha, toleransi. Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Islam ni agama senang, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Taala bagi pada kita. Apa kemudahan? Kita pergi musafir daripada 4 jadi 2. Daripada semayang berasingan boleh digabungkan. Dipanggil jamak dan qasar semayang. Bila kita bermusafir, kita boleh tak berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan Jabatan Agama Islam tak boleh tangkap kita. Dia tangkap kita kata, "Saya bermusafir." Selamat kamu. Kalau tangkap juga, kita boleh sound. Kau bahal tak mengaji Quran ke? Sebab Quran sendiri bagi tahu orang bermusafir boleh tak berpuasa. Betul Syekh? Walaupun tak ada unsur kesusahan semasa kita duduk atas kapal terbang sekalipun. Dia lah duduk atas kapal terbang, duduk kat rumah, mana lagi senang? Kapal terbang lagi senang tau. Sebab dalam kapal terbang, kita nak minum air, kita nak makan, kita tekan switch ni. Tekan switch, lepas tu datang pramugari. "Ya tuan, nak minum apa? Bagi saya fresh orange satu." Datang. Kau rumah dia buat minum? Tak boleh.
tekan switch speed, bini kita datang. Apa hal kau? Kata bini tu kan. Kita cakap pada dia, bagi teh tarik satu, dia kat bini. Bini kita sama kita balik. Apa? Minyak kedai kopi je. Kan jadi hal. Nak cerita ke rumah tak dapat. Kapal terbang dapat. Walaupun ada kemudahan sebegitu, kemudahan tu Allah Ta'ala bagi pada kita sebegitu, atas kapal terbang, gambarannya kita nak bagi tahu Islam tu agama yang senang. Dan terus dah, dekat mana unsur susah yang boleh jamak pasal sembahyang? Sedekah Allah Ta'ala. Hadhihi sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbilu sadaqatahu. Nabi Muhammad SAW pernah sebut kepada kita, kata Nabi SAW, ini merupakan sedekah yang Allah telah berikan kepada kamu, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mazhab Hanafi, bila kita bermusafir, sembahyang qasar itu adalah wajib. Mazhab Hanafi bermakna kalau kita bermusafir, sembahyang 2 rakaat tak nak buat, nak 4 rakaat, berdosa tak berurusan. Alamak, mazhab dia. Mazhab kita pula sunatlah buat 2, kalau 4 pun tak ada masalah, tapi kurang afdal. Bagi afdal buat 2 rakaat semasa kita bermusafir. Nak cerita Islam mudah sampai tahap tu tau. Tapi janganlah mudah sampai bermudah-mudah sangat dengan Islam. Buktinya bila musafir tak sembahyang. Nama tak sembahyang ni? Islam kan mudah. Bapak adik, bukan itu tak boleh. Nak bagi tahu Islam tu mudah, tapi jangan bermudah-mudah dengan Islam. Mudah kan? InsyaAllah. Faham yang nak gambarkan? Islam ni agama senang. Jangan susah-susahkan gambaran orang terhadap Islam. Sebab itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu bagi tahu pada kita lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan urusan kesusahan orang mukmin. Ada kawan kita ni susah, bila susah kita pergi senangkan dia. Bila kita senangkan dia, Nabi Muhammad SAW kata Allah Ta'ala akan bagi kesenangan kepada dia akhirat nanti. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena ingat, Islam ni agama yang ajar kepada kita kedamaian. Tujuan turunnya syariah ini, dia nak memberi keadilan kepada manusia. Ingat tujuan syariah ni. Apa tujuan syariah? Tujuan syariah adalah keadilan. Bukan masuk parti keadilan. Ada tak? Itu bukan cerita kita tu. Buat masa cerita masuk parti keadilan ni. Yang kita nak cerita ni, tujuan syariah itu nak memberi keadilan pada manusia. Kita dapat, orang bukan Islam dapat, Muslim dapat, bukan Islam dapat, Melayu dapat, Cina dapat, India dapat, semua dapat hak-hak masing-masing. Itulah tujuan turun syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa tujuan keadilan itu pula? Tujuan keadilan itu adalah kebahagiaan. Sebab itu Islam ni dia ajar pada kita keamanan. Keamanan tu di dunia, di akhirat. Bahagia di dunia dan juga di akhirat. Bila ada bahagia di dunia, apa Allah Ta'ala ajar? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ada unsur tolong-menolong di antara satu dengan yang lain. Kita orang Islam boleh tolong orang bukan Islam. Orang bukan Islam boleh tolong kita orang Islam. Kita sesama Islam tolong-menolong di antara satu dengan yang lain. Benda tu diajar di dalam Islam. Apalagi dalam Islam ni buktinya ada unsur kedamaian, ada keamanan. Allah Taala sebut la tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah. Bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudis. Jangan bakar Bible. Ni isu baru pula. Tak ada kerja, ada seorang hamba Allah ni namanya Ibrahim Ali. Dia ni tak pasal-pasal tau nak bakar gereja. Kerana pun tak faham apa sebenarnya yang dia fikir tentang Islam yang dia nak bawa. Jangan, tak boleh. Dulu orang hina Nabi SAW, satu dunia bangkit tau. Orang Amerika dulu mula-mula demo, dia buat karikatur hina Nabi SAW. Mengamuk orang Islam satu dunia, demonstrasi sakan masa tu kan. Bila? 7-8 tahun dulu. Lepas tu berlaku dalam setahun 2 tahun ni, orang pergi buat filem hina Nabi Muhammad SAW. Mengamuk dunia ni sampai berlaku bunuh. Dekat Libya tu 7 orang kena bunuh, orang barat. Tak pasal-pasal, orang lain yang buat filem, orang lain pula kena bunuh. Berlaku kan? Benda ni tak betul lah. Sikap macam tu tak sepatutnya ada tau. Qardawi dah sebut benda ni dalam ucapan dia. Qardawi sekarang tak betul. Ini bukan ajaran Islam. Islam tak ajar macam ni. Kita ni nak buat hukuman, nak kenakan hukuman, pastikan kepada orang yang betul-betul bersalah. Orang yang tak bersalah kita jangan kenakan hukuman. Bahkan kalau orang tu bersalah, kita kenakan hukuman melebihi kadar kesalahan, itu pun sudah zalim. Tu Imam Asy-Syatibi ditulis dalam kitab Al-Muwafaqat. Dia kata kalau sekiranya, contoh sekiranya seorang pencuri, dia curi harta seseorang.
Dia curilah handphone anak ni. Contoh handphone anak ni rega RM5. Contohlah. Anak rasa RM5 lah track ini sebab dah pecah ke depan ni kot. Contoh kan, track ini lah RM5. Orang curi handphone anak, tiba-tiba anak dapat takak pencuri. Mana handphone aku? Dia kata aku dah jual. Aku dah jual ataupun aku dah buang ataupun hilang. Contoh. Wajib dia kena ganti. Kita pergi tanya kat kedai, trade in agak-agak handphone macam ni berapa? Dia kata RM5. Kita suruh dia bayar balik kat kita RM5. Tiba-tiba kita kata kau jangan bayar RM5, kau kena bayar RM10. RM5 sudah up sikit. Kita tambah RM5 itu, tambahan itu zalim. Islam kira sebagai zalim. Walhal orang yang kita suruh bayar tu pencuri handphone kita. Nampak? Islam ni dia nyatakan hukuman memang sesuai dengan orang yang kesalahan yang dibuat oleh orang yang salah. Nampak? Islam nak cerita Islam sampai tahap tu. Sebab itu bila orang lain yang pergi buat filem hina Nabi Muhammad, janganlah kita pergi bunuh orang lain. Masalah orang Islam ni mental block tau. Dia tengok orang lain salah, orang lain pula dia pergi bunuh. Ini tak betul. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang Islam boleh marah bila orang boleh buat filem hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak-agak kalau kita bakar Bible, orang Kristian marah tak agak? Lagi marah. Kalau orang Kristian dekat Amerika marah, dekat negara lain marah, silap hari bulan orang Islam pula kena bunuh. Kita nak bertindak ni Syekh, kena fikir implikasi. Jangan duk fikir nak buat je tapi tak fikir implikasi. Benda ni berlaku dekat Afghanistan ni. Masa zaman anak belajar Pakistan. Dia ada satu patung besar tau, umur lebih 2000 tahun dekat Afghanistan. Dapat satu kawasan perkampungan namanya Bamiyan. Patung Bamiyan tu besar, satu bukit di paling pahat buat patung Buddha. Umur 2000 tahun dah tak ada orang sembah pun. Orang tak sembah dah patung tu. Datang Taliban, dia merintah, dia pergi bom patung. Bom tu tak pecah tau, pecah kaki sebelah. Kaki sebelah, lepas tu nak bom lagi tak boleh dah sebab dah habis bom. Cerita Taliban. Anda tahu sebab masa tu nak belajar Pakistan lagi. Dan antara Tunku Wana pada masa Tunku Wana, Maulana Salimullah Khan ni salah seorang ahli majlis syura Taliban. Tunku Wana lah, tapi anak bukan Taliban. Anak bukan Taliban, anak JI dia, Jemaah Islamiyah. Sebab 1G. Kan? 1JI kan? Bukan JI tu, JI ni lah. JI lain ni. Okey, tak. Jadi cerita ni sekarang, dia bom masa tu Syekh. Qardawi buat satu statement tau, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Qardawi kata tindakan Taliban itu tak betul. Sebab tindakan Taliban itu dia tidak fikir implikasi. Memang berlaku implikasi yang cukup besar pada masa itu. Apa dia? Tekanan orang Buddha terhadap orang Islam di Thailand. Berlaku dekat sepadan Thailand tu pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Islam. Maknanya kita nak bagi tahu, Islam ajar sebelum kau bertindak kau kena fikir apa implikasi dia. Islam ajar. Lepas tu Qardawi kata tindakan Taliban itu tak betul. Bukan sekadar dia kata tak betul, bahkan Qardawi pada masa tu dia pergi ke Afghanistan berjumpa dengan wakil Taliban. Sebab dia pergi tu melalui seorang Maulana di Pakistan namanya Maulana Taqi Uthmani. Nak tahu cerita ni panjang lebar, kena panggil Ustaz Masran. Sebab Ustaz Masran sendiri pergi jumpa dengan Maulana Taqi Uthmani berbincang tentang isu Taliban yang itu. Ni ceritalah Ustaz Masran kita tu kan. Dia tahulah dia pun dah puas hati masuk ISA 6 tahun dah pada muka dia. Cerita dia. Tak, jadi cerita dia sekarang, tindakan dia kena fikir implikasi. Qardawi marah kepada tindakan Afghanistan yang pergi bom patung Bamiyan kerana implikasi. Serupa juga kita kena marah bila Ibrahim Ali nak bakar Bible. Kita kena marah sebab tindakan itu tidak berasas pun kepada ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat situ Kenapa? Islam agama damai. Islam ni agama kemanusiaan. Islam ni agama menjaga hak antara kita dengan orang lain. Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebahagiaan dalam Islam dia tidak pentingkan kehidupan kita di dunia sahaja, tapi dia pentingkan juga kebahagiaan hidup kita di akhirat. Sebab itu Syekh, kita buat baik di dunia, kita kena ingat bukan semata-mata dapat baik di dunia je. Kita orang Islam buat baik akan dapat habuan di akhirat. Orang bukan Islam, orang kafir sendiri sebagai contoh, dia di pada zaman kafir macam-macam kebaikan dia dah buat, amalan dia zero lah di sisi Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, amalan baik zaman kafir tu semua ada nilai balik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak ceritanya, Islam dia nak bagi kebahagiaan kepada manusia, bukan sekadar di dunia, bahkan kebahagiaan hidup manusia tu
di akhirat. Siapa dia? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan Islam ni pula diajar pada kita jangan menyusahkan orang. Kalau boleh mudahkan orang, mudahkan lagi. Nabi Muhammad pernah puji orang yang mudahkan dalam urusan jual beli. Rahimallahu, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada mereka yang memudahkan fi syira' wal bai', jual dan beli. Mudahkan urusan orang. Ada kematian, kita mudahkan urusan orang yang keluarga si mati. Kita tak, bila ada orang mati kita menyusahkan keluarga si mati. Balik habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang mati, Nabi Muhammad suruh jiran kepada orang mati tu buat keduri. Kita ni pula bila ada orang mati, kita pergi tanya keluarga si mati bila nak buat keduri. Nampak kita terbalik habis. Terbalik. Nabi Muhammad ajar pada kita, kalau ada orang mati yang kena buat keduri itu jiran. Tu baru betul. Tapi masalah juga sebab kadang-kadang jiran pun bukan semua masa ada duit. Kadang-kadang dia pun sakit nak mampui. Dia pun tak ada duit kan. Anda kena fikirlah macam mana memiliki semua yang paling baik untuk selesaikan masalah ni. Sebab kalau kita suruh keluarga mangsa buat makan, tu tekanan lagi pada dia. Dia dah lah tertekan, kita suruh buat kenduri lagi. Double tekanan tu. Anak sembang dengan Dr. Musa gitu. Musa Abdul Harun tu kan. Sembang. Dr. Musa bagi cadangan, guys, cadangan dia. Dia kata kita buat khairat kematian. Selalunya menguruskan kematian sahaja. Kain kapan, bank, nak hantar ke kubur, bayar yang jelas kita nak buat kan. Tambah satu lagi, buat kenduri. Anak rasa masih nak buat dapat. Kita dapat kat sini kan. Cadangan Dr. Musa buat macam tu. Bermakna kalau ada kematian, kita pergi jumpa keluarga si mati, kita bagi duit, ambil lah buat kenduri. Nampak? Alhamdulillah, memudahkan urusan orang. Dan benda tu Nabi Muhammad SAW ajar. Apa buktinya? Hadis Nabi SAW kita baca. Kata Nabi SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan urusan orang mukmin yang susah daripada kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan dia kesusahan di akhirat nanti. Alhamdulillah. Satu hadis Nabi SAW. Sambungan lagi kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib kawan dia, saudara ni, nescaya Allah Taala akan tutup aib dia di akhirat nanti. Ini problem kita kan. Kita ni kadang-kadang kita dapat tahu kawan-kawan kita ni melakukan sebarang kesusahan, melakukan sebarang maksiat sebagai contoh kan. Kita dapat tahu. Bila kita dapat tahu, nombor satu kita akan fikir macam mana nak berhentikan kawan kita daripada maksiat. Itu sikap yang kita kena ambil. Bukan sebarkan maksiat dia kepada orang lain. Kita ni tak. Dia buat pula satu kelab, namanya Kelab Skodeng. Dia sungguh orang Malaysia ni. Kenapa buat Kelab Skodeng? Baru kita boleh tengok betul-betul ustaz. Masuk tu macam kayu celak masuk lubang celak. Kepala otak dia berjabun. Tak ada kerja kan. Jangan. Kaedah Islam ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bila kita nampak bukan skodeng, berhentikan benda tu daripada melakukan maksiat. Kalau kau nampak kau pergi skodeng, lepas tu kau tak fikir amar ma'ruf nahi munkar, kau sudah jadi fasik tau tak? Kita sudah jadi fasik wala'iyadzubillah. Sebab itu bila kita nampak orang tu nak buat maksiat, kita kena tegur. Itu sikap kita. Dan contoh, kita tahu dia buat maksiat ataupun dia buat maksiat, dia rasa bersalah, mai jumpa kat kita, dia tanya kita selesaikan masalah dia. Dan jangan cerita aib itu kepada orang lain. Jangan. Anak sendiri Syekh, kadang-kadang ramai tau orang mai jumpa cerita masalah peribadi. 3 hari lepas datang budak, bukan datang lah, telefon nak jumpa. Dekat mana? Dekat PJ. Cerita masalah dah terlanjur, dah berzina. Lepas tu dah berzina, macam mana nak buat? Dia kata tak tahu macam mana ustaz. Kami rasa dah salah sangat dengan Allah SWT. Macam mana nak buat ni ustaz? Dia tanya anak. Anak kata, alamak, macam mana aku nak bangun kau? Anak kata, kau kahwin lah. Tu jalan paling baik. Ni masalahnya. Apa masalah? Mak perempuan dia tak bagi. La ilaha illallah, kat situ lah pula. Anak kata macam mana nak buat? Macam inilah. Nombor 1, kau usahalah macam mana pun. Minta dengan mak perempuan tu boleh kahwin. Tak boleh sangat, jom pergi lari Thailand, kahwin kat Thailand. Ustaz, masalah. Daripada korang nak berzina ni, dosa besar tau. Kita selesai cara kahwin di Thailand. Gitu. Okey, kita nak cerita benda macam ni, sekadar pengajaran cukup. Jangan sebut nama, sebab kalau sebut nama mengaibkan. Ingat insya-Allah. Kadang-kadang kita ni suka gelar orang, bagi gelaran-gelaran yang mengaibkan. Jangan, haram, tak boleh.
Kita nak bagi gelar ke orang ni, hukum asal membeli gelaran kepada orang ni boleh, tapi jangan bagi gelaran yang boleh menyebabkan orang itu marah. Itu tak boleh. Sebab Nabi Muhammad SAW pun pernah gelarkan orang, tapi gelaran itu sahabat tak marah. Nabi Muhammad pernah gelar orang. Abu Hurairah tu gelaran Nabi Muhammad bagi. Siapa lagi? Abu Turab, bapa debu. Ali bin Abi Talib. Ali ni dia mazzah. Nabi Muhammad Ali pernah sebut, ana rajulun mazzah, aku ni seorang lelaki yang kuat keluar air mazi. Satu hari bermusafir, tiba-tiba malam mengigau mimpi, accident, minyak pula tumpah, wajib mandi. Ini berlaku pada Ali. Sedar-sedar air pula tak ada. Nak mandi ke nak tayamum? Kena tayamum sebab air tak ada. Persoalan nak tayamum tu macam mana? Adakah tayamum wuduk ataupun tayamum mandi wajib ni tak serupa ataupun sama? Soalan. Duk fikir-fikir, kalau wuduk muka basuh anggota tertentu, ataupun mandi wajib dia kena ratakan seluruh badan. Jadi kalau tayamum kita rolling dalam debu. Dia terkejut dalam debu. Berkepul lah debu tu naik. Nak tanya Nabi, pak empua malulah Syekh tanya pak empua. Yang ni masalah kahwin dengan pak. Kalau kahwin dengan orang perempuan, yang bapak perempuan tu terburu, payah. Nak pergi tanya pak empua, ayah yang semalam ni saya mengigau. Mengigau apa? Mengigau accident lah sikit. Lepas tu macam nak minyak tumpah nak mandi wajib. Pak empua kita tengok kita, kau apa hal mamak ni? Jadi hal kan. Nak tanya Nabi, pak empua segan lah. Last sekali je rolling dah debu. Nabi tengok kau jauh, ni apa hal ni melompat berdebu keput-keput kau jauh. Pergi dekat, la ilah Allah, menantu aku. Menantu aku perangai apa tu. Nabi Muhammad kata, "Oh ya Abu Turab, wahai bapak debu." Dekat nama bapak debu. Tak ada masalah. Mana Nabi tak pernah bagi debu, bagi gelaran. Tapi gelaran itu orang tak marah. Tak apa. Tapi gelaran itu orang tu marah, hukum bagi gelaran itu adalah haram. Tak ada pasal-pasal bagi gelar kawan tu mamat tempang. Janganlah walaupun dia memang tempang. Dia kata kau jangan bagi gelar, dia marah. Lah ustaz kan dia memang tempang. Memanglah, tapi dia tak suka. Hukum bagi gelar yang gelaran itu menyebabkan orang itu marah, hukum memberi gelaran itu adalah haram. Ingat insya-Allah. Tak apa. Yang kita nak bagi tahu mengaibkan. Kita ni kalau tutup aib orang lain, insya-Allah Allah Taala akan tutup aib kita. Dan kalau kita telah melakukan maksiat, jangan sekali-kali kita cerita maksiat yang kita buat ni pada orang lain. Haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Muhammad kata, semua umat aku ni akan dimaafkan oleh Allah SWT kecuali orang yang mujahir. Mujahir ni maknanya orang yang berbangga-bangga dengan maksiat yang dilakukan. Dia dah buat maksiat malam tu, siang tu Allah Ta'ala tutup dia punya aib dia. Esok dia cerita, malam tadi aku berzina, kau tahu. Dia bangga dengan maksiat dia. Jangan. Orang macam ni tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting Nabi Muhammad SAW nak bagi tahu pada kita, kalau kita tutup aib kawan kita, insya-Allah Allah Taala akan tutup aib kita. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Okey, hadis yang kita baca ni hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Wallahu a'lam. Okey, ini ada 3 soalan kat sini. Okey, sekarang ni timbul satu. Okey, hukum isap rokok haram. Macam mana orang isap rokok? Pasal soalan ni bisa isap rokok. Apa hukum isap rokok? Hukum isap rokok adalah haram. Tak ada ulama yang kata rokok ni makruh, tak ada. Ulama yang kata isap rokok tu makruh, ulama itu mesti isap rokok. Jadi hukum isap rokok ni tak ada yang kata makruh, semua kata haram. Bahkan di Mesir dulu ada seorang ulama isap rokok. Di ulama Mesir ni pun ramai yang isap rokok. Bagus kat isap rokok dia tu, boleh tahan lah. Kadang-kadang masuk dalam kelas mengajar isap rokok. Ada ulama Azhar. Ada nak cerita ulama Azhar, kelas anak sana belajar, tu guru anak mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isap rokok. Dia isap rokok tu time dia mengajar. Tu canggih tu. Dia pergi letak rokok 5 batang, dia susun kat atas meja dia. Betul, dia pun baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun isap rokok tangan. Pumpang dia kupas. Punya canggih dia kupas, dia tak buka kitab. Kitab tak buka, punya canggih ulama hadis tapi isap rokok lah. Dia rasa kupas-kupas, rasa macam tak masuk idea, dia sedut. Masuk wahyu. Ada macam tu, ada kat Mesir. Cerita memang ada ulama isap rokok. Cerita dia ada seorang ulama ni isap rokok tau. Orang pergi tanya dia, ulama-ulama lain, apa isap rokok? Haram. Sampai ke ulama isap rokok tu. Kata semua kata haram, kita tanya Syekh isap rokok ni. Mana tahu? Dia kata tak haram. Tanya Syekh, apa hukum isap rokok? Hukum tadkhin, apa hukum isap rokok? Dia kata haram. Kamu isap rokok? Dia kata haram. Aku.
Canggih ulama itu. Kan? Okeylah, alhamdulillah, amanah dengan ilmu kan. Isap rokok ni haram. Tidak ada yang kata makruh isap rokok. Kalau ada makruh pun rokok daun. Bukan rokok daging. Sebab rokok daun ni dia boleh bau mulut yang busuk. Type. Sekarang ni timbul pula satu jenis rokok. Ini rokok elektrik. Betul tak? Rokok elektrik isap. Dia dah nampak elektrik kan. Lepas tu berasap keluar. Halal ke haram isap? Soalan. Orang tanya pasal rokok elektrik ni. Dia rokok elektrik ni, anda tak tahulah apakah kajian kedoktoran menyebut apakah mendatang kemudaratan ataupun tidak. Haram rokok kerana kemudaratan. La darara wala dirara fil Islam. Tidak ada kemudaratan pada diri sendiri, tidak ada kemudaratan kepada orang lain dalam Islam. Bermakna isap rokok ni haram kerana memudaratkan jantung kita dan orang lain sedut asap rokok kita dengan dia pun KO. Sebab tu jadi haram. Sekarang ni kita isap rokok yang elektrik tu, apakah kita sedut tu datang mudarat ataupun tidak? Kalau sekiranya mendatangkan kemudaratan, maka hukum isap itu adalah haram. Tapi kalau tidak mendatangkan kemudaratan, maka hukumnya tidak haram. Nampak? Jadi yang ni nak tahu mudarat ke tak mudarat, itu kena tanya doktor yang buat kajian. Yang pasal apakah halal ataupun haram, itu tak ditanya anak. Pergi tanya doktor, mudarat ataupun tidak. Asalnya mudarat ataupun tidak gitu. Supaya isap shisha. Isap shisha. Shisha ni arak. Anda tak tahu macam mana boleh datang ke Malaysia sekarang. Kalau pergi dekat Mesir, yang isap shisha ni bukan orang lelaki tak, orang perempuan. Orang perempuan isap shisha. Dekat sini lelaki perempuan serupa isap shisha kan. Jadi isap shisha ni halal ke haram? Isunya, adakah kita isap tu boleh datang kerosakan jantung ataupun tidak? Datang kerosakan pada kesihatan ataupun tidak? Kalau memburukkan pada kerosakan kesihatan, maka hukum isap itu adalah haram. Kalau tidak mendatangkan kerosakan pada kesihatan, maka hukumnya tidak haram. Gitu. Hukum dia. Tak isap lah, banyak benda lain nak buat. Rokok juga nak rembat. Rokok mahal tau sekarang. Sekotak rokok tu anda rasa baik belanja anak makan mi kat kedai mamak. Ada juga pahala kan. Dia isap boleh rokok kan, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, sepadan yang boleh kita nak start semayang jamak dan puasa semayang. Okey, contoh kita ni orang dia sepadan 2 Jumaat. Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, satu lagi surau Islam, surau Ikhwan. 2 tempat yang semayang Jumaat. Dekat mana sepadan semayang Jumaat? Kita letaklah sepadan semayang Jumaat ini dekat Maybank. Contohlah, tu dekat sangat tu. Sekarang ni, bilakah kita start boleh semayang jamak dan qasar? Apabila kita keluar daripada sepadan 2 Jumaat. Kalau kita ni orang Korea Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, kita start boleh semayang jamak dan qasar apabila kita sudah lebih daripada sepadan 2 Jumaat, iaitu kita sudah pergi luar daripada kawasan Maybank tadi. Ataupun kalau kita nak pergi ke Sabak Bernam, kita sudah sampai sepadan 2 Jumaat nisbah kepada Masjid Buddha Payajaras. Bersana. Bila kita lepas daripada sepadan 2 Jumaat, maka kita sudah boleh buat jamak dan qasar semayang. Tapi kalau kita berada dalam kawasan kita tak boleh lagi nak jamak dan qasar semayang, tak boleh. Dan kalau kita balik, contoh kita nak semayang jamak dan qasar sebelum kita masuk dalam sepadan 2 Jumaat. Contoh, kita ni balik kampung, Sabak Bernam kampung kita sebagai contoh. Kita pun balik orang bangun Zuhur dekat Masjid Huda. Kita pun berhenti kat Masjid Huda, kita semayang Zuhur kat situ. Di Masjid Huda tu kita boleh qasar. Masjid Huda, walaupun kita orang Bandar Baru dengan Masjid Huda, jalan kaki sampai dah. Dan tak penat pun. Bukan sekali jalan kaki dan tak penat. Berpeluh, tak sempat nak keluar. Peluh tu baru nak keluar, sampai dah. Okay. Nak cerita dekat. Kita sampai dekat situ, bang Zuhur, kita boleh qasar 2 rakaat. Bukan sekadar boleh qasar, bahkan kita boleh bangkit semayang asar pula lepas tu. Jamak semayang. Habis semayang, balik, tidur. Orang bangun asar, tak payah bangkit. Terus dia tidur. Okey, alhamdulillah, sebab dah semayang. Cuma ni tidur tu jangan tidur setidur-tidurnya lah. Dia tidur setidur-tidurnya, lalu datanglah malaikat marabuka. Apa dan muka kamu? Kan? Marabuka pula kan. Tapi nak bagi tahu, sepadan 2 Jumaat kita dibenarkan jamak dan puasa semayang bila kita melepasi sepadan 2 Jumaat. Hukum ni. Dan yang terakhirnya tentang kita nak tunang. Dia kata boleh ke, betul ke ada orang kata tunang ni kalau kita kenyit mata pun sudah sah tunang itu. Senang bunyi tunang. Dia kata tunang ni kita pergi tipu seorang perempuan, kita kenyit mata dekat dia. Lepas tu perempuan tu seronok. Seronok. Yang tu sudah dikira sebagai tunang. Bapak dia. tak ada. Kalau macam tu Syekh, ramailah tunang tu.
Pergi tegur jalan, jumpa seorang budak perempuan, hai, dia pun senyum, malu-malu tak malu kan. Ni tunang saya. Seorang pergi kedua pula, kenyit mata, dia pun senyum, dua tunang saya. Oi, senanglah tunang macam tu kan. Dia tunang ni kok mana pun mesti ada persetujuan. Tunang ni kok mana pun mesti ada persetujuan di antara dua belah pihak, antara pihak lelaki dengan pihak perempuan. Jadi kita ni kalau berkenan sangat budak perempuan, pergi jumpa bapa dia, pakcik-pakcik, saya berkenan dengan anak pakcik. Saya nak kahwin anak pakcik. Pakcik tu kata okey, tak apa, nanti aku bagi tahu anak aku. Ni ada mamat mana tak ada, aku tak kenal. Tak adalah handsome sangat. Ayah dah rasa ayah lagi handsome pada dia. Tapi dia kenal kamu nak kata anak ni. Dia pun dah dia malu tak malu. Naklah tu. Yang tu baru jadi sebab sudah ada persetujuan di antara dua belah pihak. Dan kaedah Islam ajar la yahillu, tidak boleh seorang lelaki itu dia tunang di atas tunang saudara dia. Kalau orang perempuan telah dipinang, kita ni dah tahu perempuan telah dipinang, jangan pergi mengurat. Jangan. Hukum mengurat tunang orang adalah haram. Tak boleh. Tak boleh haram. Seorang lelaki pinang tunang orang, haram. Halal seorang perempuan pinang suami orang, itu tak boleh. Itu halal Tapi kalau seorang lelaki nak pinang tunang orang, hukum adalah haram, tak boleh. Kecuali kalau tunang diizinkan, itu cerita lain. Dia boleh nego ni. Dia tengok usah. Lah budak perempuan ni. Dia tak bersama kawan kata, kau ingat itu tulang aku tu, lah tunang kau. Contohlah. Ni anak nak bagi tahu kenta ni. Apa dia? Aku nak pinang tunang kau, boleh ke tidak? Aku tak kisah, ambil lah. Contoh, tunang tu pula masuk air. Contoh kan? Contoh. Ya tu tak apa tau. Sebab maqasid ataupun tujuan haramnya kita pinang tunang orang ni perbalahan. Nak mengelak daripada perbalahan. Tiba-tiba dia dah setuju. Bila dia dah setuju, ketika itu tak ada lagi lah masalah perbalahan. Maka hukumnya adalah boleh. Nampak? Hukumnya insya-Allah. Tapi kalau orang tu tak bagi, jangan. Jangan nak main guna pepatah. Sedangkan ikan di dalam mulut pukul rampas, ini kan pula ikan di dalam pinggan. Jangan nak guna pepatah macam ni. Jangan. Hukumnya adalah haram. Begitu insya-Allah. Habis. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah, Tuhan kami rizkikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, Tuhan kami berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah